Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Cuba tengok ni. Kita mulakan ni 8.3. Dengar? Dengarlah Okey, cuba tengok ini muka yang pertama sekali bila kita dapat soalan macam ni kan. Kita kena faham muka surat berapa. Oh, ini muka surat berapa ni? Cuba tengok muka surat dekat buku teks ni. Tadi muka surat berapa? Udah lupa dah. 174. Jadi pelajar kita yang tak masuk dia akan tahulah 174, 175 kan? Okey. Kalau kita jumpa soalan macam ini pelajar. Okey, saya jumpa. Tak apa, ini jawapan ada di sebelah, tak apa. Kita jumpa saja soalan macam ini. Dia kata nyatakan. Bila sebut nyatakan ni, jumpa kata tugas macam ini, dia jawab pendek je. Dia nak simple saja. Tambah pula pelajar jumpa pula huruf Roman. Ni. Kalau kita jumpa huruf Roman, apa maksud? Jawapan kita macam mana? Satu-satu. Satu-satu. Jawapan kita fakta. Fakta pendek dan ringkas. Tapi lengkap. Kita dah tahu dah rancangan pembangunan 5 tahun DPN dilaksanakan bila? Bila mula DPN ni? Ingat. Dia nak 10 tahun. Kita pun tahu. Bila mula? 1990. Ya, 1990. Dia tahu lah. 1990 berakhir dengan tahun 2000. Dia tanya nyatakan rancangan pembangunan ekonomi. Ramailah pelajar tak dapat jawab. Sebab dia rancangan pembangunan ekonomi yang keberapa ni? Jadi pelajar pun udah. Pelajar tulis 1990 tahun 2000 contoh. Automatik salah. 1990 1995. Katakanlah pelajar tulis macam inilah. 1990. 1995. Salah lah. Sebab soalan ditanyakan tentang rancangan. Jadi bila sebut rancangan, rancangan ke berapa? Terus kita mulakan jawapan dengan menarik lah. Apa jawapan kita? Situ kita nampak rancangan. Saya gunakan warna hijau lah. Kita tengok rancangan. Kita ringkas saja. Dia penuh lah ayat kita kan. Rancangan Malaysia ke-6. Sama bawah ni. 6 sambung lah. 7. Satu betul, satu markah. Jadi pelajar tolong tengok. Di mana nak jumpa tu? Jumpa tak dekat buku teks tu ada bawah. Dekat sudut tu. Sudut tepi tu kan? Nampak. Okey, good. Yang kedua, ini yang saya tekankan sangat tadi. Tentang strategi ni. Saya besarkan tentang strategi ni. Bila kita sebut strategi ni, merangkumi ekonomi, sosial dan pembangunan. Pelajar jumpa perkataan jelaskan. Jelaskan, kalau boleh jawapan kita, apa dia cikgu cakap? Selalunya fakta, huraian, contoh. Kalau boleh. Tapi kita tak ingat. Kita keluarkan kata kunci tadi. Ekonomi apa kata kunci yang kita nak ambil tadi cikgu bagi tahu? Yang ada gambar mesin padi tu. Apa kita nak ambil? Swasta. Good. Jadi kalau kita tengok di sini pelajar, kita nampak dah. Bila sebut ekonomi, kita dapat swasta. Good. Bila kita sebut sosial tadi ada gambar komputer tu. Apa maksud? Itu apa bidang apa tu? Teknologi. Teknologi. Good. Mana teknologi ni? Sinilah kemudahan pendidikan. Pelajar dah dapat 2 dah. Markah kita dia nak berapa? Cuba tengok dia nak berapa je markah tu. Dia nak sikit je kan? 4. Dia nak 4 saja. Kita dah dapat 2 lah cikgu. Dah dapat insentif pendidikan. Kita dah dapat 2 atau 3. Yang ketiga, cikgu kata tadi, sediakan apa? Sosial. Dari segi fizikal pula, cikgu cakap apa tadi? Jalan. Jalan raya. Jalan raya tu kita nak panggil apa? Hospital tu. Kemudahan asas. Jadi pelajar nampak sini. Kemudahan asas dapat, swasta dapat,
kita dapat pula pendidikan. Sekurang-kurangnya pelajar, kita dah ada 3 daripada 4 markah. Baguslah. Dapat 3 tu kira dah baguslah. Daripada keseluruhan markah kan. Kalau kita tengok. Okey, jadi kalau kita nak jawab, senang saja. Jelaskan. Strategi DAP dalam bidang ekonomi ialah, kita mulakan jawapan macam itu. Kalau kita sebut ekonomi, bila sebut ekonomi tadi, pelajar ingatlah swasta. Dapat dah markah situ. Bila kita sebut swasta, kita pun nampak, swasta apa tadi kita nak ambil. Contoh, ataupun pelajar nak ambil ekonomi tadi, penanaman semula kan. Dapat dah 2 markah. Kita nak ambil pula sosial. Sebab dia kata ada sosial. Tengok, ekonomi pelajar tik dah buat. Sosial pula, dari segi sosial, apa yang pelajar faham tentang sosial? Tentang kemudahan pendidikan. Tengok gambar dalam buku teks. Ada gambar E kan? E apa? Pembelajaran. E pembelajaran. Good. Dapat dah. Okey. Dapat sosial. Pembangunan fizikal pula. Kalau boleh 3-3 kita jawab. Pembangunan fizikal tadi, apa kita nak tulis? Kemudahan asas. Ya, kemudahan asas. Okey pelajar, senang aja. Kalau kita faham, senang. Yang masalahnya kita tak kita tak faham ataupun buat apa? Buat tak faham, ngelejat. Kita mesti doroyan ni kan. Kita lantak lah Okey. Soalan yang ketiga. Sekiranya anda, masa sekarang ni awak kena bayangkan, anda ni awak lah hidup zaman DPN. Hidup zaman 1990 hingga tahun 2000 lah. Macam cikgu lah Apakah yang anda ingin suarakan? Suarakan ni maksudnya nak bagi tahulah kepada ketua kampung agar keadaan masyarakat kampung anda bertambah baik. Apa yang awak nak bagi tahu dekat ketua kampung awak, kepada ketua JKK? Itu maksudnya. Apa yang awak nak suarakan? Suarakan ni maksudnya bagi tahu. Apa yang awak nak bagi tahu kepada ketua kampung awak? Berisikan. Yang pertama, apa yang awak nak dekat kampung awak? Risikan, Wiki, Aidil, Zahid. Apa yang awak nak suarakan kepada ketua kampung? Awak link balik dengan 3 jawapan tadi. Yang pertama apa awak nak? Zahid nak apa Zahid? Posto. Nabil apa Nabil? Okey, teruskan. Sisi. Mungkin kalau sisi itu kita katakan kemudahan apa? Mungkin kita katakan kita minta kemudahan teknologi tempat kita lah. Kemudahan teknologi. Jadi pelajar bagi perincian apa dia? Teknologi itu apa? Mungkin kita minta internet kan? Pusat internet. Boleh. Logik. Okey, apa lagi? Asas. Kemudahan asas. Apa kemudahan asas tu? Menyediakan jalan raya. Okey, jalan raya nak baiklah jalan raya tidak berlopak-lopak, bertompang-tamping tompang-tamping pula. Macam-macam pin dah baju pula Okey, lagi. Udah dapat ni. Udah full mark. Tambah lagi 3. Kita ada fakta. Ini fakta. Ini fakta. Ini contoh. Fakta. Contoh. Apa huraian kita nak ambil? Kenapa kita nak pusat internet ni? Untuk apa? Itu huraian dia. Kenapa kita nak pusat internet ni untuk apa? Untuk main PUBG. Apa huraian kita? Untuk memudahkan pembelajaran. Ya, mungkin kita boleh memudahkan huraian kita. Memudahkan pembelajaran. Okey.
Kita dah ada fakta, kita dah ada huraian, kita ada contoh. Kalau jalan raya tadi apa huraian kita nak ambil? Kenapa kita nak jalan raya kita elok? Senang berlumba. Supaya Nabil senang berlumba. Tak boleh? Kenapa kita nak jalan-jalan kita elok? Kenapa kita nak kampung kita ada dewan? Kenapa kita nak senang apa? Kenapa nak kita nak... Cuba kita bayangkan. Kenapa kita nak semua tu? Untuk bergerak. Kalau jalan raya, okay, good. Bergerak dalam. Mudahkan pergerakan. Kalau dewan? Kalau dewan lah, dia memudahkan apa? Mudah untuk membuat rasmi. Majlis lah, majlis rasmi. Kalau macam Wiki nak kahwin senang, tak payah nak ngada-ngada pergi majlis daerah kan? Dekat kampung je. Sebab dia orang cerita Wiki tak lama lagi. Betul ke Wiki? Okey. Apa inference kita boleh ambil? Apa inference? Kesimpulannya. Kita letak kesimpulan juga. Kita cuba jawab inference pelajar. Kesimpulannya apa? Dengan adanya semua ini, apa jadi pada masyarakat kampung awak? Dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, kampung saya akan apa? Itu nampak? Itu kesimpulannya. Apa kesan kepada kampung awak? Apa kesan kepada tempat tinggal awak? Apa dia? Kesannya secara tidak langsung akan menaik tarafkan kehidupan masyarakat setempat. Ya, good. Mungkin kita kata Rizkan kata menaik taraf. Menaik taraf masyarakat ni maksudnya mungkin dari segi pendidikan semakin baik lah orang pun pandang, oi, kampung Kintaweli ni bagus. Kampung Sentang ni memang boleh jadikan contoh masyarakat dia. Okey. Jadi pelajar tengok kalau kita nak menjawab ni. Kita biasakanlah menjawab. Kalau kebat, kita jawab dengan apa? Tadi jelaskan, kalau kebat kita jawab dengan fakta, huraian, contoh dan inference. Okey. Kita nampak di situ itu bukan senang kita nak kuasai. Okey, ini ialah 8.3. Cuba tengok sedikit 8.3 tentang objektif. Kita dah jawab dah gitu kan? Kita dah dapat jawab dah gitu. Okey, good. 8.3 dah jawab ni zaman Tuan Dr. Mahathir. Okey. Ada nak tanya 8.3 ni pelajar? Ini cara kita nak... Tak ada Okey, pelajar boleh rujuk kepada modul yang cikgu dah bagi dalam grup Telegram. Cikgu harap pelajar boleh cuba menjawab soalan itu. Boleh pelajar?